A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'asir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'asir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'asir ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din, amma ba'du. Kesyukuran kita panjatkan kepada Allah di atas kurniaan yang Allah berikan kepada kita, di atas kesempatan yang Allah berikan, Allah makbulkan, Allah perkenankan doa kita. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikan kami, masukkan kami ke bulan Ramadan. Dan Allah dengar. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya sekarang, bagaimana kita hendak mengisi bulan Ramadan yang Allah perkenankan untuk kita memasukinya. Adakah kita hendak membiarkan bulan Ramadan ini berlalu begitu sahaja tanpa kita membuat apa-apa perkara yang membolehkan kita mendapat pahala yang berlipat kali ganda? Dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana yang kita biasa dengar di bulan Ramadan ini, di mana Allah Ta'ala membuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu syaitan-syaitan, dan dikurniakan malam Lailatul Qadar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin. Fihi lailatun khairu min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurima. Dalam hadis ni Nabi nyatakan bahawa pintu-pintu syurga akan dibuka. Pintu-pintu syurga dibuka sepanjang bulan Ramadan. Maknanya secara mukhalafahnya, di bulan lain pintu syurga mungkin ditutup. Dan juga ditutup pintu-pintu neraka di sepanjang bulan Ramadan ini. Dan syaitan-syaitan diikat, dirantai, dibelenggu sepanjang bulan Ramadan ini, iaitu dengan kata lain supaya kita ini mudah, umat Islam mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa gangguan syaitan yang telah dibelenggu, diikat. Dan menunjukkan bahawa di sini bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana hadis tadi lah, idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah. Marilah sama-sama kita mengambil ibrah dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini supaya kita ini dapat beribadah dengan baik sepanjang bulan Ramadan, di mana Allah Ta'ala memberi ruang kepada kita beribadah untuk kita supaya kita dapat memasuki syurga di akhirat kelak. Dan Allah tutup pintu-pintu neraka untuk sebagai tanda kemuliaan bulan Ramadan ini yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga untuk kita beribadah dengan baik tanpa gangguan syaitan, maka Allah mengikat dan membelenggu syaitan-syaitan yang ada sepanjang bulan Ramadan. Ini semua merupakan cara ataupun hikmah yang Allah berikan supaya kita ni dimudahkan dimudahkan hamba-hambanya untuk beribadah
melakukan ketaatan seperti berpuasa, berzikir, membaca Al-Quran, berqiyamul lail dan sebagainya. Berbeza dengan bulan-bulan yang lain. InsyaAllah pada kali ini saya akan berkongsi tentang sebahagian amalan Rasulullah SAW pada bulan Ramadan, di mana saya berkongsi daripada kitab ataupun buku yang disusun oleh Ustaz Muhadir Haji Jol. Antara sebahagian amalan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis, iaitu yang pertama, Nabi bersahur. Di mana diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Al-Haris, meriwayatkan daripada salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, yang bermaksud aku telah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang bersahur. Lalu baginda bersabda, sesungguhnya ia adalah suatu keberkatan yang diberikan Allah kepada kamu, oleh itu jangan kamu tinggalkannya, iaitu meninggalkan sahur. Jadi amalan sahur ini adalah amalan yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi bersahur dengan buah kurma atau tamar. Daripada Sayyidina Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'mat suhur mu'min at-tamru. Au kama qala, sebaik-baik sahur orang mukmin adalah kurma. Jadi maknanya dua di sini. Pertama, kita hendaklah bangun bersahur. Maknanya sekurang-kurangnya kita bersahur dengan buah tamar atau buah kurma. Itu antara amalan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Nabi mengakhirkan sahur. Daripada Sayyidina Ibnu Abbas, daripada Sayyidina Zaid bin Sabit berkata, tasakharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qama ila salah, qultu kam kana bainal adhan was sahur, qala qadru 50 ayah. Kami telah bersahur bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda berdiri untuk mendirikan solat. Aku, Sayyidina Ibnu Abbas, bertanya kepada Sayyidina Zaid, berapa lamakah masa antara azan dan sahur? Lalu Sayyidina Zaid menjawab, kadar membaca 50 ayat. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim, au kama qala. Jadi maknanya yang ketiga, Nabi Muhammad SAW mengakhirkan sahur. Berikutnya, antara amalan yang dilakukan oleh Nabi, berniat puasa pada waktu malam. Daripada hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, man lam yubayyiti siyam qabla al-fajr. Daripada Sayyidatina Hafsyah, sungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, sesiapa yang tidak berniat untuk puasa pada waktu malam sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Nabi Muhammad SAW berniat puasa pada waktu malam. Yang berikutnya, antara amalan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, iaitu berbuka puasa dengan segera. Nabi berbuka puasa dengan segera dan Nabi tidak melengahkan ketika mana masuknya waktu berbuka. Iaitu kami pernah bersama, iaitu hadis Nabi Muhammad SAW daripada Sayyidina Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, agama ini akan sentiasa menang selama manusia kaum muslimin segera berbuka puasanya, kerana orang Yahudi dan Nasrani mengakhirkannya. Yang berikutnya, antara amalan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, membaca doa ketika berbuka puasa. Daripada hadis Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW datang kepada Sa'ad bin Ubadah, lalu dia menghidangkan roti dan minyak. Lalu Nabi Muhammad SAW memakannya. Kemudian baginda berdoa, semoga orang yang berpuasa berbuka di rumah kamu, orang yang baik makan makanan kamu, dan para malaikat merahmati kamu. Itu doa Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Sa'ad.
Dan daripada Sayyidina Ibnu Umar berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala sallallahu alaihi wasallam zahaba adh-dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Daripada Sayyidina Muaz bin Zuhrah annahu balaghahu anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza aftara qala sallallahu alaihi wasallam Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka puasa, Nabi membaca doa, ya Allah, keranamu aku berpuasa dan atas rezekimu aku berbuka. Para fuqaha mazhab yang empat mengatakan sunat untuk membaca Allahumma laka sumtu ini hingga akhir ketika berbuka puasa. Antara amalan lain yang Nabi lakukan iaitu membaca Al-Quran dan bertadarus. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Dan baginda lebih dermawan pada bulan Ramadan ketika Jibril berjumpa dengan baginda. Jibril berjumpa dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada setiap malam pada bulan Ramadan. Lalu Jibril bertadarus Al-Quran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya dalam bulan Ramadan ni Jibril kerap turun untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertadarus bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya antara amalan yang dilakukan oleh Nabi kita iaitu banyak bersedekah. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Kita baca tadi kan, dan baginda lebih dermawan pada bulan Ramadan. Jadi maknanya Nabi Muhammad SAW suka bersedekah pada bulan Ramadan, dan kita pun disunatkan kita bersedekah, memperbanyakkan bersedekah pada bulan Ramadan. Di samping kita tidak meninggalkan bersedekah pada bulan-bulan yang lain. Antara amalan yang lain lagi iaitu Nabi Muhammad SAW memberi makan kepada orang yang berpuasa. Di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, sesiapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, untuknya pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa. Maknanya kalau kita beri makan kepada orang yang sedang berpuasa, maka puasa orang itu akan kita dapat. Tetapi tidak berkurang sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Tapi orang yang puasa itu walaupun diberi makan dan dia makan makanan yang diberikan oleh orang lain, maka tidak mengurangkan pahalanya. Sebaliknya, orang yang beri makan itu dia akan dapat dua pahala lah. Pahala dia berpuasa dan pahala dia memberi makan kepada orang yang berpuasa. Maknanya kalau orang berpuasa tu diberi makan tu, orang puasa tu 10 markah contoh, maka dia juga akan dapat 10 markah. Gitulah. Tanpa mengurangkan pahala puasa orang yang memakan sumbangannya. Jadi bulan Ramadan ni kita digalakkan memberi makan kepada orang yang berpuasa. Kita bertukar-tukar juadah antara sesama jiran, atau kita memberi makan kepada anak-anak yatim ataupun mereka yang berada di rumah-rumah kebajikan. Di Mesir contoh, mereka mengadakan membuat Maidatul Rahman, menjamu kepada orang-orang yang sedang berpuasa. Jadi itu antara amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggalkan sama sekali apa-apa perkataan atau perbuatan yang boleh menjadi dosa. Bukan saja pada bulan Ramadan, tapi pada bulan-bulan yang lain. Puasa itu perisai. Wasiyamu junnah. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Fa in sabbahu ahadun aw qatalah falyakul inni shaim. Puasa itu perisai. Sekiranya seorang itu berpuasa, janganlah dia berkata perkataan yang kotor. Elakkan. Sepanjang puasa ni kita berkata perkataan yang kotor. Bukan saja berkata, menulis juga. Menulis dalam WhatsApp, menulis dalam Facebook, menulis dalam mana-mana saja kita menulis, hendaklah kita jauhkan daripada menulis perkataan atau berkata perkataan yang kotor dan meninggikan suara. Sekiranya seorang itu mencelanya atau mengajaknya bergaduh,
Ajak bergaduh. Jomlah gaduh lah kan sebagainya. Bertengkar, mengejek antara satu sama dengan yang lain, maka katakanlah sesungguhnya aku berpuasa. Jadi pada bulan puasa ini janganlah kita banyak melakukan perbuatan yang boleh menjadi dosa. Amalan lain, Rasulullah SAW mengerjakan solat tarawih. Itu memanglah, itu antara kelebihan bulan Ramadan ini, adanya solat sunat tarawih yang tak ada pada bulan-bulan yang lain. Solat tarawih ini hanya ada pada bulan Ramadan. Jadi kita ambil kesempatan yang ada untuk kita menunaikan, sama ada kita menunaikan secara berjemaah di masjid atau surau, atau sekurang-kurangnya kita menunaikannya seorang diri di rumah atau bersama keluarga di rumah. Maknanya kalau boleh jangan kita tinggalkanlah solat sunat tarawih ini. Sama ada 8 rakaat, 10, 20, ikutlah kemampuan kita. Okey. Dan amalan yang lain yang Nabi Muhammad SAW lakukan, iaitu bersungguh-sungguh untuk melakukan qiyam pada malam-malam terakhir bulan Ramadan, khususnya 10 malam yang terakhir. Daripada Sayyidatina Aisyah berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir, iaitu pada bulan Ramadan. Maknanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh mengerjakan qiyamul lail, mendirikan semayang malam untuk mendapat malam Lailatul Qadar. Di mana yang kita tahu malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan boleh kita rebut peluang yang Allah berikan yang hanya ada pada bulan Ramadan. Seterusnya, amalan yang Nabi lakukan adalah beriktikaf. 10 yang pertama, 10 yang kedua pertengahan, dan 10 yang terakhir. Kita pilih mana-mana. Kita bangun malam beriktikaf di masjid. Iktikaf ni hanya di masjid. Rumah bukan nama iktikaf. Iktikaf ni hanya di masjid untuk mengerjakan qiyam, baca Al-Quran, berzikir, solat sunat, tahajud, solat sunat, hajat dan sebagainya. Beriktikaf hanya di masjid. Jadi kalau kita ada kesempatan melakukannya, ataupun masjid menganjurkan malam ataupun masjid menganjurkan iktikaf, maka kita ambillah peluang yang diberikan. Mudah-mudahan kita pada bulan Ramadan kali ini mendapat ganjaran yang setimpalnya, dan mudah-mudahan apabila tibanya Syawal, maka kita segala dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kecil diampunkan oleh Allah Ta'ala. Jadi itulah beberapa amalan yang Nabi lakukan sepanjang bulan Ramadan. Antara amalan yang Nabi lakukan, mudah-mudahan memberi sedikit panduan kepada kita semua, pada tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat. Mudah-mudahan kita semua diberkati dan mendapat faedah daripada apa yang saya sebutkan pada tazkirah kita pada kali ini. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu, kelemahan itu daripada diri saya sendiri, yang banyak kekurangan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim. Allahu akram. Selamat berpuasa.